Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Cik Azizah binti Muhammad Harun serta kawan-kawan sekalian. Pada hari ini kami kumpulan 9 yang terdiri daripada 5 orang iaitu saya Nur Syadiah binti Nur Azman serta rakan-rakan saya yang lain iaitu Ilian Batrisha binti Anwar, Saharaj anak lelaki True Salvam, Muhammad Faizal bin Sulaiman dan Muhammad Al-Hafiz bin Muhammad Nadri. Kumpulan kami pada hari ini ingin membentangkan tajuk penyiapan kerja audit. Lakukan ujian tambahan untuk persembahan dan pendedahan. Ringkasan proses audit. Fasa pertama, merancang pendekatan audit. Fasa kedua, melakukan ujian dan kawalan dan ujian transaksi yang substantif. Yang fasa yang ketiga, melakukan prosedur analisis dan ujian perincian imbangan. Yang keempat, selesaikan audit dan keluarkan laporan audit. Fasa yang keempat, menyelesaikan audit. Yang pertama, melakukan ujian tambahan untuk persembahan dan pendedahan. Yang kedua, mengkaji liabiliti luar jangka. Yang ketiga, ulang kaji untuk peristiwa seterusnya. Yang keempat, mengumpulkan bukti akhir. Yang kelima, menilai hasil. Yang keenam, mengeluarkan laporan audit. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan jawatan kuasa audit dan pengurusan. Mengkaji semula liabiliti luar jangka. Liabiliti luar jangka adalah kemungkinan kewajipan masa depan kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui hasil daripada aktiviti yang telah berlaku. Liabiliti luar jangka mesti dinyatakan dalam penjelasan. 3 syarat diperlukan untuk kewajipan luar jangka. Yang pertama, terdapat kemungkinan pembayaran masa depan kepada pihak luar atau kemerosotan aset yang disebabkan oleh keadaan yang ada. Terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kemerosotan masa depan. Dan yang terakhir, hasilnya akan diselesaikan oleh beberapa peristiwa atau peristiwa masa depan. Juru audit sangat prihatin terhadap liabiliti luar jangka tertentu. Yang pertama, menunggu perbicaraan untuk liabiliti produk pelanggaran paten atau tindakan lain. Yang kedua, pertikaian cukai pendapatan. Yang ketiga, jaminan produk. Yang keempat, nota hutang diskaun. Yang kelima, jaminan tanggungjawab orang lain. Dan yang terakhir, baki surat kredit tertunggak yang tidak digunakan. Ulas untuk peristiwa seterusnya. Di dalam tugasan ini, juru audit harus menyemak segala urus niaga dan peristiwa yang berlaku selepas akuntan membuat kunci kira-kira untuk menentukan sama ada mana-mana urus niaga atau peristiwa ini menunjukkan penyampaian yang wajar di dalam pendedahan penyata tempoh semasa. Prosedur pengauditan yang digunakan dalam piawaian pengauditan adalah untuk mengesahkan urus niaga dan peristiwa yang biasanya bertujuan sebagai tinjauan dalam peristiwa seterusnya atau kajian pasca imbangan. Terdapat 2 jenis peristiwa seterusnya yang memerlukan pertimbangan daripada pengurusan dan penilaian daripada juru audit. Yang pertama adalah bagi mereka yang mempunyai kesan secara langsung terhadap penyata kewangan dan memerlukan pelarasan beberapa peristiwa di dalam kunci kira-kira yang telah memberikan maklumat tambahan kepada pihak pengurusan yang membantu mereka dalam menentukan penyampaian baki akaun secara adil dalam pelaksanaan kunci kira-kira. Sebagai contoh, jika juru audit mengalami kesukaran dalam menentukan penilaian inventory yang betul disebabkan maklumat yang lama, perkara ini akan mengakibatkan penjualan inventory bahan mentah iaitu sebagai scrap dan pada tempoh berikutnya akan menunjukkan nilai inventory yang betul di dalam kunci kira-kira. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada kes peristiwa seterusnya bagi mereka yang mempunyai kesan secara langsung terhadap penyata kewangan seperti pengisytiharan muflis oleh pelanggan dengan baki akaun belum terima yang belum dijelaskan kerana keadaan kewangan pelanggan yang semakin merosot. Yang kedua adalah penyelesaian litigasi pada jumlah yang berbeza dari jumlah yang tercatat di dalam buku. Seterusnya adalah pelupusan peralatan yang tidak digunakan di dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku semasa dan penjualan pelaburan pada harga di bawah kos yang dicatat.
Seterusnya adalah mereka yang tidak mempunyai kesan secara langsung terhadap penyata kewangan tetapi perlu membuat pendedahan penyata kewangan. Jenis ini memberi bukti bahawa keadaan yang tidak wujud yang telah dilaporkan di dalam kunci kira-kira secara ketara sehingga mereka memerlukan pendedahan walaupun mereka tidak perlu membuat pelarasan akaun. Namun, peristiwa ini dapat diungkap dengan menggunakan footnotes sahaja, tetapi peristiwa ini dianggap penting sehingga memerlukan pendedahan dalam penyata kewangan tambahan yang merangkumi kesan peristiwa yang berlaku pada kunci kira-kira. Sebagai contoh, penggabungan bahan yang sangat material. Faktor yang mendorong bagi kes ini adalah penurunan nilai pasaran sekuriti yang dipegang bagi tujuan pelaburan sementara atau penjualan semula. Penerbitan bond atau sekuriti ekuiti, penurunan nilai pasaran inventory akibat daripada tindakan kerajaan yang menghalang penjualan produk, kehilangan inventory yang tidak diinsurankan akibat daripada kebakaran dan penggabungan atau pengambilalihan. Selain daripada ulasan terhadap peristiwa seterusnya, juru audit juga mempunyai beberapa tanggungjawab lain dalam penyiapan kerja audit seperti pengumpulan bukti akhir yang berlaku dalam semua kitaran. Terdapat 3 jenis pengumpulan bukti akhir seperti melakukan prosedur analitik akhir, menilai andaian operasi perniagaan dan mendapatkan surat perwakilan pengurusan. Piawaian pengauditan menghendaki juru audit supaya melakukan prosedur analitik akhir kerana ia berguna sebagai semakan akhir untuk salah nyata bahan atau masalah kewangan yang tidak dinyatakan semasa ujian lain dilakukan dan membantu juru audit supaya melihat objektif akhir pada penyata kewangan. Semasa menjalankan prosedur analisis semasa peringkat akhir, pasangan akan membaca penyata kewangan termasuk footnotes dan mempertimbangkan kecukupan bukti yang dikumpulkan mengenai baki akaun atau hubungan yang tidak dijangka yang dikenal pasti semasa merancang atau ketika menjalankan audit. Seterusnya, juru audit akan mengenal pasti baki akaun yang tidak dijangka di atas semakan sebelumnya yang tidak dapat dikenal pasti. Dalam melaksanakan prosedur analitik akhir, pasangan bagi kerja audit harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pelanggan dan perniagaan kerana pengetahuan ini digabungkan dengan prosedur analitik yang berkesan. Piawaian seterusnya adalah menilai andaian operasi perniagaan. Piawaian ini adalah untuk menilai sama ada terdapat keraguan besar mengenai kemampuan pelanggan atau perniagaan sama ada berterusan sekurang-kurangnya 1 tahun selepas tarikh kunci kira-kira. Juru audit membuat penilaian tersebut pada mulanya sebagai sebahagian daripada perancangan sehingga mendapat maklumat baru lalu mereka akan menyemak semula maklumat tersebut. Sebagai contoh, satu penilaian awal yang berkepentingan berkemungkinan perlu disemak semula sekiranya juru audit mendapati bahawa syarikat gagal membayar pinjaman, kehilangan pelanggan utama atau memutuskan untuk melupuskan aset besar bagi bertujuan untuk melunaskan pinjaman. Juru audit juga menggunakan prosedur analisis perbincangan dengan pihak pengurusan mengenai masalah kewangan yang berpotensi dan maklumat yang diperolehi daripada perniagaan pelanggan sepanjang tempoh audit untuk menilai kebarangkalian kegagalan kewangan pada tahun hadapan. Piawaian seterusnya adalah untuk mendapatkan surat perwakilan pengurusan. Tujuan surat perwakilan pengurusan ini adalah untuk didokumentasikan pembentangan lisan terpenting yang dibuat semasa proses audit dilakukan. Pelanggan akan menyediakan surat tersebut dan dihantar kepada firma CPA dan ditandatangani oleh pegawai tertinggi korporat, presiden dan ketua pegawai kewangan. Tarikh pembentangan surat tersebut adalah sebelum tarikh laporan juru audit bagi memastikan bahawa terdapat perwakilan yang mencukupi mengenai peristiwa berikutnya. Terdapat 3 tujuan surat perwakilan pelanggan adalah: yang pertama adalah untuk memberi penegasan terhadap pihak pengurusan terhadap tanggungjawab mereka dalam penyata kewangan. Yang kedua adalah untuk mengingatkan pihak pengurusan mengenai kemungkinan yang berlaku dalam penyata kewangan seperti salah nyata atau maklumat yang tertinggal.
Yang ketiga adalah untuk mencatat sebarang pertanyaan daripada pihak pengurusan mengenai pelbagai aspek audit. Baiklah, seterusnya merupakan menilai hasil, iaitu evaluate results. Setelah melaksanakan semua prosedur audit di setiap bidang audit, juraudit mesti mengintegrasikan hasilnya ke dalam satu kesimpulan keseluruhan mengenai penyata kewangan. Kemudian, juraudit mesti memutuskan sama ada bukti audit yang mencukupi telah dikumpulkan untuk menjamin kesimpulan, dan dengan cara yang sama, semasa mengeluarkan kawalan dalaman, juraudit mesti membuat kesimpulan keseluruhan mengenai keberkesanan kawalan dalaman terhadap laporan kewangan. Terdapat 5 aspek utama dalam menilai hasil. Mari kita lihat. Aspek pertama, juruaudit mengkaji dokumentasi audit untuk keseluruhan audit untuk menentukan sama ada semua kelas transaksi, akaun dan pendedahan yang material telah diuji dengan secukupnya dengan mempertimbangkan semua keadaan audit. Perkara penting dalam tinjauan audit ini adalah untuk memastikan semua program audit telah selesai dengan tepat dan didokumentasikan serta segala objektif audit dicapai. Sebagai contoh, jika terdapat salah penyataan semasa ujian jualan diadakan, pelanan utama dalam ujian ini akan menunjukkan bahawa akaun penerima tidak akan mencukupi. Dalam menentukan sama ada bukti audit mencukupi, juraudit sering menggunakan melengkapkan senarai sema audit yang merupakan peringatan perkara yang mungkin telah dilupakan. Jika juraudit membuat keputusan bahawa tidak mencukupi bukti dalam penyemakan penyata kewangan yang dibentangkan, mereka terdapat 2 pilihan, iaitu sama ada mengumpulkan bukti penambahan atau mengeluarkan sama ada pendapat yang berkelayakan atau penafian pendapat mereka. Seterusnya, tinjauan juraudit mengenai ringkasan salah sangka yang terdapat dalam audit. Apabila salah satu penyataan salah adalah penting, juraudit harus mencadangkan agar pelanggan membentulkan penyata kewangan. Jika terdapat salah satu penyataan adalah betul, juraudit harus memastikan kliennya membetulkan semula penyata kewangan tersebut. Ia mungkin sukar untuk menentukan jumlah penyesuaian yang tepat kerana jumlah sebenar penyataan yang salah mungkin tidak diketahui. Ia melibatkan anggaran atau merangkumi kesalahan pesan-pelan. Namun demikian, juraudit mesti memutuskan penyesuaian yang diperlukan. Seterusnya, jika juraudit mempercaya bahawa terdapat bukti yang mencukupi tetapi mereka menyimpulkan bahawa penyata kewangan tidak disampaikan secara dongeng, mereka sekali lagi mempunyai 2 pilihan. Penyataan mesti disemak semula untuk memuaskan hati juraudit atau pendapatan yang berkelayakan, atau buruh mesti dikeluarkan. Perhatian bahawa pilihan di sini berbeza dengan pilihan sekiranya bukti tidak mencukupi. So, ini adalah 2 perkara yang mereka boleh memilih jika terdapat ketidakpuashatian dalam perkara tersebut. Seterusnya, juraudit mesti membuat penilaian akhir sama ada pendedahan dalam penyata kewangan memenuhi semua objektif pembentangan dan pendedahan. Seperti yang dibincangkan pada awal bab, juraudit perlu mereka dan menjalankan langkah-langkah audit bagi mendapatkan bukti untuk pembentangan dan pendedahan objektif agar ianya memuaskan. Baiklah, yang terakhir, sebagai sebahagian daripada tinjauan akhir untuk penyataan penyata kewangan, banyak firma CPA memerlukan pelengkap senarai semak pendedahan penyata kewangan untuk setiap audit. Soal selidik ini direka untuk mengingatkan juraudit tentang pendedahan asas masalah yang dihadapi dalam penyata kewangan dan untuk melihat tinjauan terakhir bagi keseluruhan audit daripada berkongsi tunggal. Seterusnya, mari kita lihat 3 sebab mengapa ahli firma audit yang berpengalaman mesti meneliti dokumentasi audit secara menyeluruh semasa audit selesai. Yang pertama,
adalah untuk menilai prestasi kaki tangan yang tidak berpengalaman. Setengah juraudit adalah dari juraudit yang daripada pengalaman sendiri, iaitu kurang daripada 4 hingga 5 tahun. Mereka ini mempunyai latihan teknikal yang mencukupi dalam menilai audit, tetapi oleh kerana kekurangan pengalaman, ianya mungkin menyebabkan dan memberi kesan terhadap kebolehan mereka untuk bergaya seperti seorang penilai yang profesional dalam situasi-situasi yang sukar. Kedua adalah untuk memastikan audit tersebut memenuhi standard prestasi firma CPA. Dalam mana-mana firma CPA, kualiti prestasi kaki tangan adalah sangat berbeza, tetapi atas tinjauan oleh pihak atasan dalam firma, ia membantu dalam mengekalkan kualiti penilaian audit secara sekata. Yang ketiga adalah untuk mengatasi sifat berat sebelah yang sering berlaku dalam penilaian juraudit. Juraudit perlu mengekalkan objektif audit sepanjang masa, tetapi mereka akan kehilangan perspektif yang betul dalam menjalankan audit yang panjang apabila berhadapan dengan masalah kompleks yang perlu diselesaikan. Kecuali dalam tinjauan bebas terakhir yang dibincangkan sebentar tadi, semakan dokumentasi audit harus dilakukan oleh seseorang yang berpengetahuan tentang klien dan keadaan dalam audit. Oleh itu, penyelia terdekat juraudit biasanya melakukan semakan awal fail audit yang disediakan oleh juraudit lain. Sebagai contoh, kepada juraudit yang sangat sikit pengalaman dalam kerja-kerja audit, mereka akan dipantau oleh juraudit atasan yang berpengalaman daripada mereka. Semasa melakukan tinjauan audit, setiap penyelia yang melakukan akan mempunyai tanggungjawab sendiri dalam menyediakan dokumentasi audit agar ia dapat membantu mereka mempelajari bagaimana masalah-masalah audit ini diselesaikan. Kecuali dalam tinjauan terakhir, kebanyakan audit dokumentasi yang dilakukan adalah selepas setiap segmen audit itu diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz. Untuk part berikutnya, saya akan terangkan mengenai keluarkan audit report atau issue the audit report. Terutamanya kita ada juruaudit harus menunggu untuk memutuskan laporan audit yang sesuai untuk dikeluarkan sehingga semua bukti telah terkumpul dan nilai termasuk semua langkah menyelesaikan audit. Seterusnya, kebanyakan firma CPA mempunyai manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantu mereka dalam memilih kata-kata yang tepat dari laporan yang mereka putuskan untuk dikeluarkan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai berkomunikasi secara berkesan dengan jawatan kawasan audit dan pengurusan. Komunikasi secara berkesan dengan jawatan kawasan audit dan pengurusan, iaitu memberitahu segala penipuan dan tindakan haram, iaitu standard pengauditan menghendaki juruaudit untuk berkomunikasi secara bertulis mengenai semua penipuan dan tindakan haram kepada jawatan kuasa audit yang setara tanpa mengira materialiti. Kerana apabila juruaudit mengesan segala tindakan haram dan penipuan yang terdapat dalam sesuatu syarikat, dia perlu memberitahu juruaudit untuk jawatan kuasa juruaudit untuk mereka merekod segala dan mengambil tindakan ke atas perbuatan tersebut tanpa mengira materialiti. Seterusnya, memberitahu kekurangan kawalan dalaman. Juruaudit mesti berkomunikasi secara bertulis mengenai kekurangan kawalan dalaman yang signifikan dan kelemahan materialiti dalam reka bentuk atau operasi kawalan dalaman kepada mereka yang bertanggungjawab dengan tambih urus. Kerana apabila mereka juruaudit mengesan sebarang kekurangan kawalan dalaman yang terlihat jelas, mereka perlu memberitahu kepada jurutadbir urus untuk mereka memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam kawalan dalaman. Seterusnya, saya akan menjelaskan komunikasi lain dengan jawatan kuasa audit.
iaitu pengauditan menghendaki juruaudit untuk menyampaikan maklumat tambahan tertentu kepada mereka yang bertanggungjawab dengan tadbir urus. Okey, terdapat 4 tujuan utama komunikasi yang diperlukan ini, iaitu menyampaikan tanggungjawab juruaudit dalam audit penyata kewangan, memberikan gambaran keseluruhan mengenai skop dan masa audit, sediakan kepada mereka yang bertanggungjawab urus tadbir dengan penemuan penting yang timbul semasa audit, dapatkan dari mereka yang bertanggungjawab dengan maklumat tadbir urus yang berkaitan dengan audit. Kerana ini 4 tujuan utama perlukan ini amat penting untuk memberitahu kepada mereka yang bertanggungjawab dengan tadbir urus ini. Komunikasi lain dengan jawatan kuasa audit dan surat pengurusan. Okey, apa yang kita boleh simpulkan? Komunikasi yang lain dengan jawatan kuasa audit ini, Sarbanes-Oxley memerlukan komunikasi tambahan untuk juru audit syarikat awam. Setelah audit selesai, juru audit harus menentukan bahawa jawatan kuasa audit dimaklumkan mengenai pemilihan awal dan sebarang perubahan dalam dasar perakaunan yang signifikan. Untuk surat pengurusan ini ialah bertujuan untuk memberitahu kaki tangan pelanggan mengenai cadangan CPA untuk memperbaiki mana-mana bahagian perniagaan pelanggan. Iaitu, apabila ada surat pengurusan ini, mudahlah CPA untuk memberitahu cadangan bagaimana perniagaan mereka, klien mereka untuk diperbaiki, untuk ditambah nilai, untuk menaik tarafkan perniagaan mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peristiwa selepasnya dan fakta yang ditemui selepasnya atau dikenali sebagai subsequent events and subsequent discovery of facts. Yang pertama adalah objektif bagi peristiwa selepasnya dan fakta yang ditemui selepasnya. Menurut ISA 560, peristiwa selepasnya yang memerlukan juru audit untuk melakukan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit yang mencukupi bahawa semua peristiwa yang berlaku antara tarikh penyata kewangan dan laporan juru audit yang memerlukan penyesuaian atau pendedahan dalam penyata kewangan telah dikenal pasti. Seterusnya, ISA 570 iaitu going concern menyatakan bahawa juru audit harus tetap berwaspada sepanjang audit untuk bukti audit mengenai peristiwa atau keadaan yang boleh menimbulkan keraguan terhadap kemampuan entiti untuk terus berjalan sebagai perhatian berterusan. Oleh itu, juru audit akan membuat kesimpulan mengenai perkara-perkara yang sedang berlaku menjelang akhir audit setelah meneliti semua bukti yang diperoleh dan setelah meneliti versi akhir penyata kewangan. Seterusnya ialah piawaian ini mengandungi syarat-syarat. Antaranya ialah pertama, tarikh penyata kewangan. Tarikh penyata kewangan ini ialah tarikh akhir, tempoh berakhir yang diliputi oleh penyata kewangan. Yang kedua, tarikh laporan juru audit menurut ISO 700 iaitu membentuk pendapat dan melaporkan penyata kewangan. Bagi entiti bukan awam, tarikh penyata kewangan tersedia untuk dikeluarkan. Bagi entiti awam, tarikh penyata kewangan dikeluarkan hendaklah digunakan. Yang ketiga, kejadian berikutnya iaitu peristiwa yang berlaku antara tarikh penyata kewangan dan tarikh laporan juru audit. Yang keempat, selepas ditemui fakta iaitu fakta yang diketahui oleh juru audit selepas tarikh laporan juru audit. Sekiranya mereka diketahui oleh juru audit pada tarikh tersebut, akan menyebabkan juru audit menyemak semula laporan juru audit tersebut. Dan terakhir ialah prosedur pengauditan. Prosedur pengauditan ni antaranya ialah baca aktiviti ledger umum pelanggan, bincangkan dengan pengurusan pelanggan dan dokumentasikan salah satu perkara seperti perubahan dalam operasi pelanggan,
trend pendapatan dan keuntungan berbanding dengan belanjawan ataupun trend industri, rakaman pembatalan pesanan, komitmen untuk pembelian inventory dan sebagainya. Seterusnya, gambar rajah ni menggambarkan sedikit macam mana peristiwa selepas dan fakta yang ditemui oleh jurang audit tu berlaku. Okey. Gambar rajah ni dia menggambarkan tempoh yang diliputi oleh peristiwa selepasnya memproses penyata kewangan dan fakta yang ditemui selepas tarikh laporan audit. Semasa kita menyemak angka tersebut, jurang audit ni dia tidak mempunyai tanggungjawab untuk mengkaji peristiwa selepas tarikh laporan audit. Sekiranya jurang audit menemui fakta-fakta setelah tarikh laporan audit iaitu 11 hari bulan 3 00, tetapi sebelum penyata kewangan dikeluarkan iaitu 26 bulan 3 00 tu, mereka akan memerlukan penyata kewangan mereka ni disemak semula sebelum dikeluarkan. Itu sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.